السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama, tentulah tidak ada perkataan dan ucapan yang lebih layak sebagai seorang muslim mukmin untuk kita mengucapkan di awal pagi ini melainkan alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya kita dapat hadir salat berjamaah subuh dan kita boleh duduk sebentar mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Fadil Ustaz Tuan Haji Najmuddin, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, merangkap pengurusi jawatan kuasa masjid ini, barisan imam, jawatan kuasa, dan seterusnya hadirin tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah saya akan mengambil masa yang ringkas untuk berkongsi sedikit ingatan untuk diri saya dan tuan-tuan yang mendengar pada pagi ini. Di dalam negara ini, khususnya di Perlis, kita melihat ada kempen yang digerakkan oleh sebahagian pihak untuk mengajak orang ramai menunaikan salat subuh berjamaah. Kita mengetahui latar bagaimana ia bermula dan menjadi satu fenomena yang sangat bagus, dan kita bersyukur di atas rezeki dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita melihat ramai pihak, masjid-masjid di seluruh negara termasuk di Perlis berlumba-lumba untuk menggerakkan kempen ini. Saya melihat pelbagai inisiatif dan juga program yang dirancang untuk meramaikan orang berjamaah subuh di masjid. Di Perlis, rata-rata masjid yang kita pergi, kita akan melihat sambutan yang begitu menggalakkan. Ada kempen memberikan wang sagu hati kepada kanak-kanak yang hadir. Untuk dewasa mungkin tak diberikan wang, tapi disediakan sarapan dan sebagainya. Tuan-tuan, kempen ini saya ingat tidak ada khilaf di kalangan kita, ia kempen yang positif. Kempen yang patut disokong dan kempen yang sangat baik. Kempen ini sebenarnya tidak dimulakan oleh kita. Kempen mengajak umat, kempen untuk mengajak kita menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini telah digerakkan lebih awal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia pertama yang mengajak, yang kempen
yang suruh orang datang salat subuh berjamaah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan sesiapa sahaja yang terlibat menghidupkan, menggerakkan salat subuh berjamaah di masjid ini, dia telah menunaikan satu daripada tuntutan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada orang yang boleh menyelisihi dalam hal ini. Sesiapa sahaja daripada kalangan kita wajib menyokong kempen dan gerakan ini, kerana kempen ini telah dimulakan dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun wasilah, kaedah bagaimana kita nak ajak orang itu benda yang luas. Yang pentingnya usulnya Nabi memang suruh kita mai sembahyang subuh berjamaah di masjid. Jadi siapa saja yang buat program ni, dia telah menjunjung, dia telah cuba menghidupkan ihya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena sokong. Kita tak boleh kata ini kempen yang berbentuk kenegerian, kempen yang digerakkan oleh selebriti, kempen yang dimulakan oleh parti ataupun gerakan NGO. Kempen ini ialah kempen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua hari ini termasuklah mereka yang menghidupkan sunnah Nabi, sembahyang subuh berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Sekejap lagi saya akan baca hadis-hadis yang saya akan sebut nanti. Cuma yang keduanya, kenapa tuan-tuan orang buat kempen subuh, orang tak buat kempen zuhur? Sedangkan itu juga salat wajib. Kenapa kita tak tengok atau kita tak dengar zuhur macam Jumaat, asar macam Jumaat, tapi kenapa yang dipilih itu subuh? Kenapa perhatian yang besar, penekanan yang begitu hebat ditekankan, difokuskan kepada salat subuh, tidak pada salat yang lain? Hatta dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok kelebihan-kelebihan salat yang diriwayatkan daripada hadis Nabi, Nabi sebut tentang subuh, Nabi tak sebut zuhur. Nabi kata siapa yang salat subuh, dia berada di dalam jaminan Allah. Hal yang sama tidak ada pada zuhur. Dalam banyak riwayat, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, ditulis nama-nama mereka di sisi Tuhan, dan mereka itu termasuk daripada kalangan orang-orang yang benar-benar beriman. Khas untuk salat subuh, tidak pada salat yang lain. Datang riwayat berhubung dengan asar. Sekejap lagi kita akan sebut kerana ada persamaan. Tapi agak-agak tuan-tuan, saya rasa pada pandangan kita semua, kita boleh tahu kot pasal yang subuh ni dia stres sikit. Kita tak akan nampak dan kita mungkin pelik lah. Kok negeri itu dia nak blame pada orang, kalau orang apa buat kempen subuh, kami akan buat kempen zuhur. Tak salah. Kita akan anjurkan zuhur seperti Jumaat. Budak-budak yang main sembahyang zuhur kita akan bagi RM5. Saya ingat tak ada masjid kot ni buat. Pasal apa? Cerah dia tabu kalau sembahyang lohok. Agak-agak tuan-tuan sebab apa? Kita bakal masuk di dalam bulan Ramadan. Saya nak kaitkan dengan Ramadan insya-Allah. Ringkas ya. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menekankan tentang salat subuh dalam banyak-banyak hadis, sehinggakan para ulama menghimpunkan hadis-hadis dan meletakkan bab khas pada menyatakan tentang kelebihan salat subuh. Ada hadis-hadis yang dihimpunkan, dikhaskan untuk menceritakan tentang besarnya subuh. Kerana tuan-tuan, di dalam agama
sesuatu itu dianggap besar, dianggap tinggi kedudukannya dan ganjarannya di sisi Tuhan, bergantung kepada sejauh mana dia mujahadah melawan nafsu dia. Untuk memudahkan tuan-tuan faham, nak mai semayang subuh dengan nak mai semayang zuhur ni, tuan-tuan punya lawan nafsu tu bertarung dengan perasaan itu pada semayang mana. Kalau kita buat kempen semayang lohok, saya ingat tak payah kan? Lohok ni memang ramai semayang. Pasal itu Jumaat ramai. Saya ingat kalaulah, tak boleh lah, tapi tak apalah, kita andaikan. Katakanlah Tuhan kata semayang zuhur, semayang Jumaat itu didirikan pada waktu subuh. Sekarang ni zuhur. Pasal itu orang yang tak semayang Jumaat, dia semayang apa? Sebagai ganti orang yang tak semayang Jumaat, macam orang perempuan musafir, bila dia tak boleh semayang Jumaat, dia semayang zuhur, kerana zuhur itu mengambil Jumaat itu mengambil tempat zuhur. Walaupun berlaku khilaf di kalangan para fuqaha, apakah boleh orang yang semayang Jumaat itu jamak dengan asar? Kerana di sana ada fuqaha yang tak benarkan jamak, kerana dia kata Jumaat tak sama dengan zuhur. Tetapi kita tengok ramai di kalangan para fuqaha kata Jumaat itu ialah ganti kepada zuhur. Orang yang tak semayang Jumaat, orang yang tak boleh semayang Jumaat, dia semayang zuhur. Waktunya sama. Maka dia boleh jamak Jumaat dengan asar. Dan orang yang uzur tak boleh mari Jumaat, dia semayang zuhur. Maksudnya, sehingga ada yang kias, bukanlah kita, pandangan di kalangan fuqaha, orang yang semayang Jumaat ada qabliyah Jumaat, di atas qiyah qabliyah zuhur. Kerana dia kata itu ialah semayang yang sama. Kalau ada qabliyah zuhur, kenapa tak ada qabliyah Jumaat di atas qiyah itu? Tapi tuan-tuan, ramailah orang mai semayang Jumaat kerana waktu dia zuhur. Kalaulah syariat kata semayang Jumaat itu subuh, berat juga tu. Dalam Jumaat tu sama dengan waktu lohok pun pejabat agama pergi tangkap punya ramai. Saya pun ingat tak ada. Ngarah kata ada dia pergi tangkap. Tu pun tuang. Hak Jumaat sama dengan lohok tengah hari rembang tu dia pergi tuang. Tambah kalau Jumaat tu pergi buat waktu subuh. Saya ingat jenuh kempen. Kerana apa yang kita bertarung? Soal yang besar, soal yang, sebab itu bila kita pergi ke Mekah, kita akan pergi Mekah tuan-tuan, pergi subuh ke pergi semayang, dia tak rasa berat macam kita semayang di tempat kita. Kerana suasana tu memang suasana ibadah, orang pergi ramai, lepas tu semua pergi tu memang tujuan ibadah. Suasana itu suasana yang mudah. Orang yang tak pergi semayang tu jadi pelik. Kalau kita nak buat perbandingan, orang pergi Mekah, Madinah, kalau pergi masjid 5 waktu tu, yang tu memang normal. Tapi kalau dia pergi Mekah, dia tak pergi semayang di masjid, yang tu pelik. Tapi di tempat kita, kalau pergi semayang di masjid, tu pelik. Dia tahan main mana? Dia pergi jumpa pagi tadi kedai makan di Merkit ke mana? Dia tahan main mana ni? Aku main subuh. Hampir subuh. Oh, dia kata aku pergi sembahyang subuh. Di mana? Aku pergi masjid lah. Ui, biar betul. Dia tahan main mana? Aku baru Merkit yang tu betul. Sebab apa tuan-tuan? Kerana titik akarnya kepada semua kempen ini yang dimulakan oleh baginda Nabi ialah mengajar manusia untuk dia bertarung dengan perasaan diri dia ataupun bahasa yang selalu kita sebut nafsu dia. Sebab itu kalau kita tengok Quran memuji orang-orang yang bangun di tengah malam, Quran tidak memuji orang yang bangun di tengah hari. Quran tak kata berbahagialah orang yang bangun di tengah hari mendirikan salat. Quran tak sebut hal itu.
Tapi Quran menyatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Quran kata dan mereka itu tatajafa junubuhum. Mereka menjauhkan lambung-lambung, maksudnya diri mereka daripada madaji', tempat mereka tidur. Kenapa? Kerana mereka bangkit salat di tengah malam. Quran puji. Sebab apa orang yang bangun salat malam, bangun tengah malam ini dianggap hebat? Sehingga Quran menyebut tentang Nabi, ya ayyuhal muzammil, orang-orang yang wahai orang yang berselimut. Qum, bangkit. Quran menyebut tentang malam. Sebab apa tuan-tuan? Kerana untuk kita bangun pagi tadi, saya dan tuan-tuan, kita telah bertarung atau disebut dalam istilahnya mujahadah. Pasal itu kita akan selalu dengar ayat-ayat yang selalu orang sebut apa dia? Ayat-ayat sinis. Ayat apa? Dia kata macam mana hang nak pergi perang Palestin, subuh pun tak boleh menggigit. Kenapa ayat-ayat itu keluar? Orang tak kata apa hang lohok pun tak mayang nak pergi perang macam mana. Orang tak kata lohok, orang tak kata asar, orang tak kata maghrib. Tapi orang mengambil perbandingan subuh. Subuh pun tak menggigit, nak pergi duk berjihad apa? Kenapa? Kerana ada persamaan di antara jihad dengan subuh tadi, iaitu bertarung dengan perasaan. Bukan senang. Kita nak bangkit. Sebab itu hadis-hadis menyebut tentang kelebihan subuh. Sesiapa yang salat subuh, dia berada dalam perlindungan Allah. Allah lindung dia. Sedangkan semua salat yang lain juga Allah suruh. Sebab itu tuan-tuan, manusia, kaedah yang tuan-tuan kena pegang ni, yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi apa dia? Manusia yang mendirikan ibadah pada saat dan waktu orang ramai tidak melakukan hal itu, dia melakukan sesuatu yang besar di sisi Allah. Kaedah dia macam tu. Yang ni tuan-tuan boleh pegang jadi formula. Kalau kita nak baca nusus, dalil dia banyaklah, tapi kaedah dia mudah ya. Apabila tuan-tuan menghidupkan suatu ibadah, mendirikan suatu ibadat pada waktu, saat, detik, orang tak melakukan hal itu, pahala tuan-tuan besar. Ibadat itu azim, agung. Apa dia? Saya bagi contoh. Sekarang kita dalam bulan Syaban. Sebelum ni Rejab. Sekarang kita Syaban. Bulan depan, lebih kurang 2-3 minggu lagi kita akan masuk Ramadan. Bulan Rejab, ramai orang puasa. Kerana dia bulan haram. Kalau tuan-tuan tengok masuk je bulan Rejab, orang akan puasa. Ada yang puasa sebulan penuh. Tak apalah perbincangan panjang dia, asalnya dia bulan haram. Orang puasa. Rejab memang terkenal dengan puasa Rejab. Kita dulu kecil-kecil pun dengar puasa Rejab. Walaupun ada hadis yang tak sahih seperti Rejab bulan Allah dan sebagainya, tapi Rejab orang tak payah nak kempen sangat. Rejab itu sendiri dianggap bulan orang puasa. Jadi tuan-tuan akan tengok ramai orang puasa. Mai bulan Syaban, oleh kerana dia tak ada kelebihan. Syaban tak ada kelebihan, dia bukan bulan haram. Rejab kita kempen, asasnya dia bulan haram. Kira yang tu saja padanlah. Tapi bulan Syaban dia tak ada kelebihan. Bulan ni tak ada kelebihan. Pasal itu orang yang puasa bulan ni pun adalah geng-geng hak yang ganti tak habis. Kan? Orang perempuan yang tak ganti lagi tu, dia berpuasa lah. Orang lelaki-lelaki kalau puasa dia jadi pelik.
Kita hang jom pergi makan. Kita aku puasa ni. Puasa apa? Hang ganti tak? Tak ada. Puasa Syaban. Pasal apa orang puasa Syaban? Tuan-tuan nampak? Dalam hadis yang kita dengar, tengok kaedah dia apa dia? Apabila Nabi kata bulan ini manusia lalai padanya. Keyword dia, kata kunci dia, manusia lalai padanya. Nabi kata bulan ni aku puasa kerana manusia lalai, manusia lupa, manusia mengabaikan bulan ini. Aku puasa. Apa maksudnya? Mana-mana ibadah yang kita buat ketika orang tak buat, yang tu hebat. Pegang kaedah ni. Menyelisihi manusia pada perkara yang benar, yang tu hebat. Sebab apa? Sebab normalnya macam ni lah. Tuan-tuan, kalau kita puasa dalam bulan Ramadan, susah tak? Tak puasa yang susah. Pasal apa? Tak tahu tang mana nak pergi makan. Ni saya nak cerita ni macam mana kita nak faham besarnya subuh ni. Sebab tuan-tuan mengingatkan diri saya dan tuan-tuan juga. Manusia ini dia ada yang ni yang bahaya ni. Manusia ni yang tang bahaya ni ya. Manusia ni dia ada semangat. Kita bimbang. Kita awal tadi kita dah clear dah, kita sokong kempen ni. Kita bimbang. Apa yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likulli amalin syirrah. Wa likulli syirrah fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtadaw. Wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halak. Nabi kata setiap amalan, likulli amal, setiap perbuatan dan amalan itu ada semangatnya. Semua benda ada semangat. Lah orang tengah duk hangat ni. Jangan main-main. Masjid pun duk seria ni. Pasal apa? Budak kau duk ramai. Kan? Sampai kena buat kupon lah, apalah, ambil kehadiran lah, cek. Lepas ni mereka nak, terlepas ada hak yang lebih 12 tahun pun main beratok juga. Mereka nak buat cek IC apa-apa semua. Tak apa tuan-tuan. Likulli amali. Bahayanya apa? Kerana Nabi sambung hadis tu. Pasal itu tuan-tuan, orang pergi Mekah pun, hari pertama, kita mangkit-mangkit mai. Ui, pergi mana geng bilik aku? Hari pertama, first day, hangat lagi. Bang 5.40, pukul 2 pi dah. Kita yang senior ni, pukul 5.10 baru nak mangkit. Senior dia macam tu lah. Pukul 2 pi dah masjid. Semangat. Dia kata, Haji, slow dulu Haji. Nyak hari lagi kita nak duduk ni. Mai 3 hari, 4 hari lepas tu, dah 2 hari, dia berjalan pukul 2 dengan segala macam sejuk apa mai. Pukul 4, tak mungkin kita nak pergi. Haji, tangkap orang. Tangkap orang, tak lebih. Tu kita kata steady Haji, apa-apa pun mau steady tu. Kan? Apa-apa pun Nabi kata di sana ada futur. Yang ni yang kita nak. Sebab itu benda-benda macam ni asasnya kena kukuh. Kerana telah bersilih ganti imam, telah bersilih ganti program. Apa yang kita saksikan pada Ramadan itu akan kembali asal. Apa dia? Semangat ini kata Nabi ada futur. Futur ni apa? Tuan-tuan, yang kita saat lagi depa sedia tu futur. Yang tu breakfast.
Kan? Break first. Yang ni futur, artinya gugur di tengah jalan. Semangat ni ada 10 minit lagi. Semangat ni dia ada apa? Dia ada kendor dia. Nabi sebut likulli amalin syirrah, setiap amalan itu ada semangat dia. Kamu akan tengok manusia bila dia mula buat satu benda, dia akan semangat, dia akan buat dengan betul-betul pulun. Tetapi Nabi mengingatkan walikulli syirrah, pada setiap semangat itu akan ada futur, akan ada kendornya, akan ada lemahnya. Dalam bahasa orang putih dia kata down. Akan ada masa kita rasa letih. Nampak tak? Maka sebab itu, untuk nak menyelamatkan keadaan ni, kita kena make sure futur kita di atas sunnah. Kempen ni, kalau kata tuan-tuan, saya rasa apa sebab pun orang mai, kerana makan ke, kerana artis ke, kerana apa ke, dia tidak akan boleh istiqamah. Tuan-tuan yang istiqamah ni, mai subuh ni, tiap-tiap pagi ni, apa sebab tuan-tuan istiqamah? Sebelum daripada artis buat kempen ke, artis tak mai ke, artis mai ke, macam-macam. Tuan-tuan mai apa sebab? Mesti ada sebab istiqamah. Habis sangat orang yang mai ni, yang istiqamah ni, paling besar yang menjadi asas untuk dia maintain, tetap di atas subuh berjamaah itu, mati. Mati ya. Dia mangkit-mangkit. Bini dia duk gerak-gerak. Tak abang. Hidup orang tua ni. Tengok tak hidup. Piramli kata cik tak hidup. Hidup. Abang mangkit bang. Kok saya tak mangkit terus. Mangkit terus lelaki dia. Mau dengar perkataan tu, mangkit terus. Bang tak bang. Takut dia mati. Yang memotivasikan kita mati. Lepas itu bila kita mangkit subuh, kita mangkit tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi. Sebab itu saya nak kempen tuan-tuan, mai kita mai subuh kerana ilmu, bukan kerana semangat. Kalau kita mai kerana semangat, kita akan lihat dalam Ramadan pada awalnya ramai orang penuh. Lepas itu di hujung-hujungnya, kerana apa? Kerana semangat. Pasal itu tuan-tuan mujahadah mai subuh ni, Allah bagi ganjaran yang besar. Sebab itu kita digerakkan oleh hadis Nabi. Cuma baguslah orang buat kempen. Pasal manusia ni dia perlukan sentuhan. Ada makan, ada sagu hati, yang tu sampingan. Tapi asasnya hadis Nabi yang panggil mai subuh tadi. Kan? Baik, hadirin mukminin. Kita balik kepada lawan nafsu tadi. Oleh kerana benda ni besar, kita akan tengok siapa yang tak boleh buat. Munafik. Munafik. Bukan kita kata yang tak mai tu munafik, tapi pasal apa dia jadi macam tu? Nabi kata ma athqalus salah. Tidak ada sembahyang yang lebih berat ke atas orang-orang alal munafiqin, ke atas orang-orang munafik. Nak dibandingkan dengan semayang yang paling sukar. Artinya orang munafik ni semayang tak? Semayang. Orang munafik ni dia salah. Tetapi yang berat untuk dia pergi semayang tu pasal apa? Semayang yang azkal, semayang yang berat untuk dia tunaikan. Susah dia nak pi. Semayang subuh. Sehingga kan orang-orang yang mendirikan salat subuh diakui keimanan mereka. Artinya orang mai semayang subuh ni disahkan iman dia. Kerana orang yang lemah iman tak mungkin dia bangkit subuh berjamaah. Dia berkait dengan apa? Orang yang mai subuh ni kekuatan iman. Dia bukan kekuatan fizikal.
Tuan-tuan jangan silap faham, orang yang mai sembahyang subuh ni bukan kekuatan fizikal, kekuatan iman. Pasal tu hadis yang orang duk baca tu kadang-kadang kita kena bolehlah nak tafsir kot tu, tapi sebenarnya tafsiran yang betul, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin ad-da'if. Selalu orang baca hadis tu waktu bila nak mula senam aerobik. Sebelum nak aerobik, sebelum nak marathon, sebelum nak apa triathlon ke apa ke, ada baca hadis itulah. Tuan-tuan semua yang mai aerobik ni, yang mai run ni, yang mai triathlon apa semua ni, al-mu'minu qawiyyun. Yang subuh tadi hang tak bangkit pun. Pukul 7 hang pegang gerek mai. Maka syoklah pok-pok ni boleh kayuh 300-400 km pasal apa? Al-mu'min qawi. Habis kayu gerak, kabat bukit pula. Habis kabat bukit pula, bernaluk pula. Kita tanya tadi subuh masjid mana? Tak dan saya. Saya tak dan subuh di masjid tadi. Kalau nak main ambil nombor 1. Sebab itu, al-mu'min qawi. Kalau melihat kepada syurah, di kalangan orang yang ulama yang mensyarahkan hadis ni, saya tak nafikan boleh juga untuk kekuatan fizikal, tetapi perkataan al-mu'min itu dia merujuk kepada bukan kekuatan jasmani, bukan kekuatan jasad, bukan kekuatan fizikal, tetapi kekuatan iman. Ni saya nak tanya tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, saya tahulah ramai kuat, tak nafikan kuat, jangan duk tengok sembarangan. Kan? Orang lelaki-lelaki dia macam-macam lah, dia kuat. Tapi saya ingat tuan-tuan yang main masjid ni, kalau kita ajak pergi kayuh gerek ke, kita ajak pergi jogging ke, agak-agak jauh mana boleh kayuh. Kita nak tengok kekuatan fizikal. Makan tak acik lah. Saya kata jangan main, saya kuat Ustaz. 3 pinggan boleh habis. Yang tu kuat makan. Tuan-tuan larat. Kalau kita nak bertarung fizikal, kalau nak diajak kita beradu kekuatan fizikal, kita mungkin rebah awal. Saya pun tak larat. Itu pergi Mekah pun tanya dah yang tolak Arabiah wheelchair tu, kalau tolak pergi masjid dia pun tengok kita pelik, dia kata apa kau ni. Tolak pergi masjid tak larat lah kita, lutut tak ada pergi. Ran ni, kalau kata ran ni kita takat apa melepaskan tembakan, nak lari tak larat. Tuan-tuan pun saya ingat taklah royak terang mana pun, tetapi kita boleh bangkit subuh. Kalau nak diukur fizikal kita tak kuat. Sebab itu iman dia berhubung kait dengan apa? Dia berhubung kait dengan iman. Sebab itu orang munafik tak boleh. Sebab orang munafik dia tak ada iman. Sebab itu orang yang lekeh-lekeh iman dia, orang yang cincai iman dia, orang yang daif iman dia, tak mungkin dia akan bangkit berdiri di belakang imam untuk salat subuh berjamaah. Bagi pilah ganjaran apa pun, dia tak mampu. Bukan soal siapa ceramah, bukan soal menu apa, bukan soal apa, soal kapek baru ke apa, soal dia iman. Sebab itu tuan-tuan yang mari ini, walaupun dalam satu kelemahan, daif, kekurangan, tetapi yang telah menggerakkan tuan-tuan apa dia? Al-iman, beriman dengan apa yang Tuhan janjikan, beriman dengan apa yang Tuhan telah sebut. Maka tuan-tuan dengan penuh kelemahan itu telah dikuatkan dengan iman. Sebab itu orang yang boleh mai awal, sebab itu tak sama. Kita tengok sembahyang Jumaat, orang yang mai awal lembu unta, orang yang mai hujung telur ayam. Takkan sama telur ayam dengan lembu. Tuan-tuan pergi makan nasi kandang, lauk apa? Lauk daging. Dia tu nak buh pun semangat. Memang kau ni, dia tahu kalau apa? Buh telur. Buh nari. Nak buh pun tak semangat. Tak tahu. Sembahyang Jumaat 2 rakaat sama, tapi pasal apa orang yang mai awal dengan orang yang mai lewat tak sama? Orang yang bangkit tahajud tak sama dengan orang yang tak bangkit. Pasal apa tak sama? Kerana kadar iman. Orang yang duduk di saf awal,
orang yang semayang subuh tadi, first line, soft awal, sama atau tidak dengan orang yang di hujung? Sama atau tidak? Tak sama. Kita mai subuh berjamaah tuan-tuan, pun ada beza pahalanya berdasarkan kepada soft. Orang yang duduk soft yang pertama, pahala dia lebih besar daripada orang yang duduk soft nombor 2. Belum lagi hak nombor 4, nombor 5 ni. Tapi kira okey lah kalau kita nak banding. Dia tahan soft apa ni? Nombor 5. Lemah. Aku nombor 2. Kalau banding lagu tu tak apalah, tapi kalau pihak yang semayang di luar tu, kan? Hang sah nombor apa? Bukan tanya sah nombor apa. Hang semayang di mana? Boleh pesak tu dah boleh tanya. Semayang di mana? Di rumah. Di rumah tak ada sah. Tentu tak sama. Adakah sama orang yang dia kata aku hanya memang aku semayang agak subuh tapi di rumah. Adakah sama orang yang semayang subuh di rumah dengan di masjid? Tak sama. Tak sama apa tuan-tuan? Tak sama iman. Takkan kita nak kata iman dia tak sama tuan-tuan. Iman dia ada tingkatan dia. Iman dia tidak berada pada satu maqam. Iman tidak berada pada satu tahap. Iman tidak berada pada satu level. Iman ini ada maqam dia, ada maratib dia, ada tingkatan dia. Tak sama orang yang salat, tak sama iman orang yang salat di rumah dengan orang yang salat di masjid. Tak sama orang yang salat di saf awal dengan orang yang saf di belakang. Tak sama orang yang datang awal dengan orang yang datang lewat. Iman. Sebab itu Quran menyebut tentang iman itu bertambah. Dan kita yang sembahyang saf pertama pun sama tak? Tak sama. Tadi kita banding first saf dengan second saf. Now kita banding dalam satu saf pun tak sama kiri kanan. Ada yang semayang dalam kepala dia fikir mana halatah, ada orang yang semayang khusyuk. Sama? Tak sama. Maka sebab itu hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai kesimpulan akhirnya, sebagai penutup pada tazkirah subuh, masjid ni alhamdulillah subuh dia ramai, kan? Masjid ni besar, boleh dapat 6 sah, 7 sah, alhamdulillah. Tapi lebih besar daripada itu ialah bagaimana kita nak memastikan kita dan keluarga kita istiqamah. Dan apabila kita bertarung dengan nafsu, ada ketikanya kita menang, ada ketikanya kita tewas. Pasal itu Allah kata yad'una rabbahum khauf. Dua elemen ini sehingga kata Ibnul Qayyim, manusia itu hidup di atas 3 perkara. Manusia itu hidup di atas 3 perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama al-khauf, takut. Orang beriman hidup kerana takutkan azab Tuhan. Yang kedua ar-raja. Kita mai subuh ni tak payah bohong lah, tak payah nafikan. Tuan-tuan mai semayang subuh ni nombor 1 kerana takut masuk neraka. Takut masuk neraka. Yang kedua, kerana kita mengharapkan bila kita mai subuh ni, hadis-hadis yang ada banyak ni, kelebihan yang ada banyak ni, kita bolehlah. Yang malaikat saksi, yang Tuhan tulis nama, apa lagi, yang mendapat perlindungan Allah. Siapa yang semayang subuh tak masuk neraka dalam hadis Muslim. Siapa yang jaga subuh asar. Pasal apa asar? Satu lagi asar. Pasal apa asar? Pasal apa asar? Tuan-tuan cuba tengok. Tuan-tuan dalam hidup termasuk saya lah, yang selalu kita duduk terlajak, terbabas, tergelincak, lohok kan asar. Subuh tak serta lah. Dia kata aku tengok hang zuhur sentiasa ada di masjid. Asar kalut sikit. Tengok, ketika manusia semayang asar ni, tuan-tuan jangan main-main. Semayang asar ni wusta. Quran sebut wusta. Dia tuan-tuan perhati tengok, daripada dulu lagi sampailah asar ni adalah sembahyang yang paling chances untuk kita terlajak dan terlepas. Daripada dulu sampai lah.
Bukan dulu orang sembahyang asar elok. Oh, law ni orang tak dan sembahyang asar pasal kerja 85. Kes kerja 85 ni yang tak dan sembahyang asar. Tak 85 pun terlajak. Yang tak kerja 85 pencen pun terlajak. Duk salah 85 apa. Dia kata kalau kerja 83 mungkin saya asar berjemaah. Ahad 85 apa? Pukul berapa asar hari Ahad? Hari ni, kemarin Sabtu, pukul berapa asar? 4.50 lagu mana bang di masjid dak juga kerja dia buat kalut 85 hari Sabtu kendurilah pi buat apa tak hari Sabtu ada saja akan hang pasal tu Tuhan stres asar ni pasal apa pasal dia tahu dah tabiat manusia petang ni celah tu nak kayu gerak celah tu nak pi mengai celah tu nak pi ambil anak celah tu semua asar ni oi lekeh-lekeh iman pakai jamak dengan maghrib. Pasal iman tuan-tuan ni sebesar cengal, jati, merapuh. Tu tahap tuan-tuan. Tak bang lagi sampai masjid dah. Dia kata besar mana iman, hang tengok tiang Masjid Putra ni. 2 kali tiang ni iman aku. Kemah. Tolak tak apa. So, dia bukan soal subuh, dia bukan soal asar, dia bukan soal pagi, dia bukan soal tengah hari. Dia soal yang lebih besar daripada itu, iman. Dah boleh ada 1 minit saya nak bagi teguran sikit untuk diri saya dan tuan-tuan. Kita bakal nak masuk Ramadan ni, kita nak sembahyang tarawih. Ni sebab kita nak buat atas ilmu ni. Kita semua nak buat atas ilmu. Ada 2 benda penting yang saya rasa perlu saya nasihat kerana saya pun tak tahu sama ada sempat tak sempat lagi nak main kuliah di sini. Kerana kita nak round kempen orang untuk Ramadan. Dan pelih pun insya-Allah tuan akan tengok nanti kita akan lancarkan satu kempen besar-besaran. Kempen ni bukan kalau tak kempen pun kita buat, tapi kempen ni dia sebagai satu pencetus dan Nabi juga banyak kempen-kempen dia buat. Kita akan lancarkan kempen Ramadan di Perlis. Dan tuan akan tengok pelih masjid ni pun alhamdulillah. Masjid ni antara yang begitu makmur dan meriah, imarah pada bulan Ramadan. Cuma saya nak sebut tentang bila kita mai Ramadan, tentu kita semua nak pulun tarawih kan. Nombor 1, kita jangan mai tarawih tak mai isyak berjamaah. Yang ni tak betul ya. Yang disebut dalam hadis kelebihan salat malam, kelebihan qiyamul lail, kelebihan yang besar isyak berjamaah. So kita nak kempen supaya orang Perlis dan seluruh rakyat Perlis bila masuk Ramadan dia mai, kalau tak boleh daripada maghrib isyak tu dia mai. Isyak berjamaah, lepas tu dia terus pergi tarawih. Jangan tuan-tuan dia mai 7 tarawih, isyak dia tak buat. Malaikat dia tahulah nak tulis, kita tu tak tahu nak tulis lagu mana. Yang ni pun satu. Siapa yang boleh mai isyak berjamaah lepas tu ikut tarawih, insya-Allah dia istiqamah. Tapi siapa yang terus dia mai tangkap tarawih, isyak pun kalau dia sembahyang di rumah besar tu, isyak pun tak ketahuan sembahyang. Bini dia pun nak panggil, abang nak tarawih dah. Tadi yang isyak dia tak suruh lelaki dia tarawih. Abang kita nak pergi tarawih dah. Anak dia oleh kerana duk mai ambil RM3 di masjid tanya, isyak kita tak sembahyang. Isyak tak apa, bulan lain boleh. Tarawih ni bulan puasa ya. Pi. So tuan-tuan, kita tak mau dah fenomena mai tarawih tak mai berjamaah. Yang ditekankan, yang disebut, yang tak ada khilaf, tarawih di masjid ni, sat lagi ambil buah ni pakat tuang naya kacau. Tuan-tuan tahu tak? Tak percaya boleh tanya Ustaz Najmudin. Ni semua ustaz hebat-hebat ni, Ustaz Amnan pun semua ni sakar ni. Tanya dia bakal tak betul ke ustaz ni? Tuan-tuan tahu tak? Berjamaah semayang tarawih di masjid ni khilaf di kalangan fuqaha. Dan tuan-tuan jangan terkejut. Di sisi sebahagian mazhab afdal tarawih di rumah. Di sisi sebahagian fuqaha. Karena dia ambil pada umum hadis sebaik-baik salat sunat di rumah. Dan salat malam ni Nabi buat di rumah.
bersendirian. Dan kalau kita tengok Nabi pun 2-3 hari dia buat di masjid, lepas tu dia buat di rumah. Kalau tuan-tuan baca perbahasan, bukan pasal malas, bukan pasal nak tuang, aku ambil pandangan fuqaha hak di rumah. Tu bukan fuqaha, tu hang memang balok. Pasal waktu kalau dia ambil semayang tarawih di rumah, insya-Allah dia kena mai. Pasal yang tu tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Hang tarawih pun tak mai, apa insya pun tak mai, tetap ambil tarawih. Aku ambil kira semua di rumah. Itu tak ada mazhab. Itu mazhab hang Kediri. Tapi saya nak bagi tahu yang tarawih ni ada qaul yang kata afdal di rumah di atas dia sembahyang malam. Artinya dia tak sepakat. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, memang Nabi buat di masjid berjamaah. Tak apalah, kita tak payah bincang panjang bab tu. Tuan-tuan mai lah, senangnya mai lah. Kok yang tak boleh mai tu tak apalah buat di rumah. Tapi tang 5 waktu berjamaah semayang fardu tak ada khilaf. Adalah khilaf tang mana? Wajib ke sunat muakkad? Ada kata semayang berjamaah ni fardu kifayah, wajib. Tapi kalau ada orang buat, yang lain tak payah. Ada yang kata fardu ain. Tuan-tuan jangan main-main ni. Semayang berjamaah di masjid ni ada kata fardu ain. Tak mai, tak sah. Man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Banyaklah hadis-hadis kalau kita nak baca. Artinya berat tak berat sampai ada kata tak sah. Ada yang kata wajib fardu tapi bukan ain, kifayah, ada sebahagian. Ada yang kata sunat muakkad, tapi semua tu di atas apa? Semua tu di atas dituntutnya sembahyang berjamaah fardu di masjid. So kita nak kempen yang pertama, nak perbetul mai sembahyang waktu di masjid. Yang tarawih tu tuan-tuan sambung lepas tu. Yang kedua, ringkas dah bunyilah. Yang kedua apa dia? Ramai orang bila dia mai sembahyang Isyak, lepas dia sembahyang Isyak, dia tak sembahyang ba'diyah Isyak. Dia pergi duduk melangut, dia duduk pergi tengok telefon, dia pergi tangkap tarawih. Yang ni tuan-tuan, rugilah. Rugi. Sebab di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, seperti yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah, dia kata apa? Di sisi mazhab kita, nak letak ranking sembahyang sunat ni, di sisi mazhab Imam Syafi'i, seperti yang disebut oleh An-Nawawi, nak letak ranking sembahyang sunat ni, sembahyang sunat hak berjamaah lebih hebat daripada sembahyang sunat seorang-seorang. Maknanya istisqa, kusuf, sembahyang raya itu lebih hebat kerana itu dituntut berjamaah. Sembahyang sunat yang seorang-seorang second class, first class yang sunat berjamaah. Nanti dulu, tak habis lagi. Tapi An-Nawawi sambung. An-Nawawi kata kecuali rawatib. Okey. Kalau kita nak pakai kaedah pertama, Nawawi kata apa tadi? Nawawi kata sembahyang yang paling besar sunat yang berjamaah. Kalau di atas formula kaedah itu, tarawih sunat berjamaah dia lebih afdal kerana dia bukan saja sunat tapi dia dituntut berjamaah. Kalau nak compare dengan sembahyang sunat lain, tarawih lebih afdal kerana dia sunat yang dituntut berjamaah. Tapi An-Nawawi kata tak, kalau nak dibandingkan dengan rawatib. Nawawi kata rawatib lebih afdal walaupun dia tak berjamaah. Tuan-tuan jangan duk pergi buat warak pelik pula. Kita nak mayang apa ni? Ba'diyah Isyak berjamaah. Jangan duk buat cepat. Dah lah kita ni pelik dah. Lebih tambah pelik kat atas. So orang yang dia habis sembahyang Isyak, dia tak pergi buat ba'diyah, dia telah meninggalkan sesuatu yang afdal dan dia melakukan yang kurang afdal. Nampak? Sedangkan 2 rakaat. Sebab dia tak buat. Kerana dia pun tak pernah buat dan tak pernah tahu. Cuma dia tunggu orang makit tarawih. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, jangan, saya kata ni pasal tuan-tuan geng masjid semua tahu. Habis sembahyang, orang mangkit, orang yang biasa members, dia biasa dia akan mangkit tau lepas mayang Isyak. Pasal dia nak mayang sunat. Yang orang tak pernah tapi dia dia ni, yang ni pasal tu masjid kena bagi. Yang pertama, pintu masjid yang dibuka ialah sana dan sini. Tuan-tuan tengok malam pertama tarawih, dia ronggak pintu sampai nak lekang. Dia tak kuasa kata, "Hei, pintu tu tak boleh buka." Sudah tukar ke?
Punya lama orang tak mai pintu, tak tahu mana boleh buka. Tu tambah sliding door ke depan. Dulu saya mai tak ada pintu sini. Lah mai ada pula bila lah mai raya tahun lepas. Silang hari bulan dia mai masjid ni, dia tengok kapet lain, dia kata, bila buat masjid ni? Dia mai. Tak apalah kita kata pasal kita sama-sama mai. Yang tak mai bukan nak dengar kan. Itu yang tahu. Yang kedua bila dia makin mai, dia tengok kau tu makin, dia kata nak tarawih dah. Tak, saya nak sembahyang sunat. Lagi satu, kita tengok dia tengok kita. Kita mangkit. Dia kena faham lah, dia pindah lah main tempat kita pasal kita nak sembahyang sunat. Kita mangkit. Dia tak faham. Pasal apa hang mangkit betul hang tengok aku. Kita nak habaq mai dah duduk tang ni. Orang yang biasa mai dia akan faham lah bila kita mangkit, dia akan mangkit mai duduk lah. Itu satu. Yang kedua, orang perempuan yang nak mai nanti tolong peringatlah sikit-sikit. Last lah. Tolonglah sembahyang bagi sah elok. Kadang-kadang orang perempuan ni dia masalah dia bawa lesung batu. Dia bawa mai kukuk nyok. Dalam beg dia tu dah lesung batu, kukuk nyok, ada batu giling, dia nak angkat berat. Bila dia duduk sah perempuan kadang-kadang 3 tang ni dia jadi macam rambut botak tengah, botak tepi, botak ujung. Tanu ada 3 orang, tani dah 3 orang, ada ujung 3 orang. Orang panggil mai, dia tak mau mai pasal beg dia duduk tang tu. Mangkit mai. Rapat mai sah depan. Depa duk baca hadis sebaik-baik sah wanita duduk di belakang. Hadis tu dah tak valid dah zaman lah. Pasal lah ada tirai. Belakang dengan depan sama ya. Jadi orang perempuan mai rapat ke depan, penuhkan sah. Jangan duduk 3 sana, 3 sini, dia buat puak pula. Dia kata senang sekali kami nak menyembang. Orang perempuan ni satu juga masalah. Kan? Baik. Jadi saya rasa cukup dulu setakat itu. Apa peringatan untuk kita semua, mailah kita imarahkan. Lepas ni kalau tak ada program pun, tuan-tuan teruskanlah istiqamah sehingga kita bertemu dengan Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.